Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dalam bahagian ibadah yang bertajuk Dua Hari Raya yang Mulia. Dua Hari Raya yang Mulia. Ya, dalam tajuk ini, kita akan mempelajari tentang solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, kita sebagai umat Islam akan merayakan dua perayaan besar dalam setahun, iaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri dan perayaan Hari Raya Aidiladha. Yang mana kedua-dua perayaan tersebut, kita disunatkan solat sunat. Solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Baiklah, dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sama-sama memperincikan dan membincangkan tentang maksud. Apakah maksud solat Aidilfitri dan maksud solat sunat Aidiladha? Kemudian, apakah dalilnya? Dalil ataupun bukti yang menyuruh kita solat sunat tersebut. Yang ketiga, apakah hukum solat sunat tersebut? Yang keempat, kaifiah, iaitu bagaimana cara kita melaksanakan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Yang kelima, apakah amalan sunat yang kita perlu lakukan sewaktu solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Dan apakah kepentingan? Penting ke kita mengamalkan ataupun melakukan solat sunat hari raya ini? Kemudian, kita akan membincangkan juga apakah hikmah yang kita boleh perolehi apabila kita melaksanakan solat sunat hari raya ini. Baiklah murid-murid, dah bersedia dah nak belajar? Mari cikgu terangkan secara terperinci tentang kedua-dua solat sunat ini. Baiklah, yang pertama berkenaan dengan solat sunat Aidilfitri. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal, bermula sesudah terbit matahari sehinggalah gelincir matahari. Itu dia maksud solat sunat Aidilfitri. Solat sunat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat yang dilakukan pada waktunya 1 Syawal, pada tarikhnya 1 Syawal. Waktunya bila? Bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Lebih kurang bermula pada jam 8.30 pagi sehinggalah masuknya waktu zuhur. Baik, itu maksud solat sunat Aidilfitri. Apakah pula maksud solat sunat Aidiladha? Mari kita baca sama-sama. Solat sunat Aidiladha adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah, bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Bila kita lihat maksud kedua-dua solat ini, kita akan dapat perhatikan maksudnya lebih kurang sama. Yang membezakan adalah tarikh
dilakukan solat sunat tersebut. Yang mana solat sunat Aidilfitri dilakukan pada 1 Syawal. Manakala solat sunat Aidil Adha dilakukan pada 10 Zulhijjah. Itu saja perbezaan antara solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Yang mana persamaannya, dua-dua solat sunat tersebut dilakukan sebanyak 2 rakaat. Waktunya bila? Bermula sesudah terbitnya matahari sehingga gelincir matahari. Baiklah murid-murid, dengan paparan di skrin ini, cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dan membezakan maksud solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Baik, seterusnya, dalil. Apakah bukti yang menyuruh kita solat sunat hari raya ini? Buktinya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Murid-murid boleh baca bersama cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumil fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Maksudnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke tempat solat pada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah solat. Kita boleh nampak di sini bahawa apabila tibanya hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, Nabi Muhammad pergi ke tempat sembahyang dan baginda solat di tempat sembahyang tersebut. Baiklah, itu dia dalil yang menyuruh kita solat sunat. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Seterusnya, apakah hukum? Apakah hukum kita melaksanakan solat sunat Aidil Adha dan solat sunat Aidilfitri ni? Namanya juga sudah sunat kan? Tentulah perkara sunat. Tetapi apakah hukum yang sebenarnya? Hukum sebenarnya adalah sunat muakkad. Dia bukan sekadar sunat. Dia ada penambahan kalimah di akhir, iaitu sunat muakkad. Apakah itu sunat muakkad? Sunat muakkad ialah sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Sunat muakkad ni adalah sunat yang dituntut. Walaupun dia sunat, sekiranya tidak dilakukan maka tidak berdosa, tetapi dia sangat dituntut untuk kita melaksanakannya. Jelas ya murid-murid tentang hukum solat sunat 2 hari raya ini? Solat sunat 2 hari raya ini hukumnya sunat muakkad. Baiklah, kita teruskan dengan bagaimanakah cara melaksanakan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Kaifiah solat sunat ataupun cara melaksanakan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Secara umumnya, pelaksanaan kedua-dua solat sunat ini hampir sama. Yang membezakan adalah niat sahaja. Niat sahaja yang membezakan antara solat sunat kedua-dua hari raya ini. Baiklah, cikgu akan memperincikan bagaimana pelaksanaan ataupun bagaimana cara kita hendak melaksanakan solat sunat 2 hari raya. Baiklah, pada rakaat yang pertama,
Pada rakaat yang pertama, kita mulai dengan takbiratul ihram beserta dengan niat. Takbiratul ihram iaitu Allahu Akbar beserta niat dalam hati. Apa niat dia? Mari kita baca sama-sama. Bagi lafaz niat solat sunat Aidilfitri ialah usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Ini sekiranya kita melaksanakan solat ini secara berjemaah. Kita hendaklah nyatakan yang kita ini sebagai makmum. Sekiranya kita solat bersendirian, kita tidak perlu menyatakan makmum dalam niat solat tersebut. Ini dia solat sunat Aidilfitri. Manakala niat solat sunat Aidil Adha, mari baca bersama cikgu. Usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Boleh ya murid-murid? Itu dia niat solat sunat 2 hari raya. Solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Kemudian, apabila kita telah niat, kita membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira hinggalah akhir. Seterusnya, kita melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Ini yang membezakan solat sunat hari raya dengan solat sunat yang lain. Bezanya ini, dia ada melafazkan takbir sebanyak 7 kali selepas membaca doa iftitah dan diselangi dengan bacaan tasbih. Setelah kita membaca doa iftitah, kita angkat takbir Allahu Akbar dan diselangi dengan baca tasbihnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Takbir yang kedua, kita ulangi takbir tersebut dan tasbih tersebut sebanyak 7 kali. Jelas ya murid-murid? Selepas doa iftitah, kita melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Tasbihnya adalah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, seterusnya barulah kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hinggalah akhir. Waladdallin. Membaca Fatihah ini wajib dan merupakan rukun solat. Kalau murid-murid perhatikan dalam gambar rajah di skrin, gambar rajah yang berwarna hijau. Berwarna hijau itu merupakan rukun. Manakala yang tadi melafazkan takbir sebanyak 7 kali itu sunat. Di warna pink. Warna pink adalah sunat. Begitu juga dengan doa iftitah juga sunat. Baiklah murid-murid. Seterusnya, apabila kita setelah kita
setelah kita selesai membaca surah Fatihah, kita membaca surah. Surah ini sunat. Dia berwarna pink di situ. Sunat. Sebaik-baiknya kita membaca surah Al-A'la. Tapi kalau kita tak hafal, kita boleh membaca surah yang lain. Akan tetapi kalau kita melakukannya secara berjemaah, surah itu telah dibacakan oleh imam. Kita boleh dengar sahaja surah tersebut. Sekiranya kita solat bersendirian, kita boleh memilih surah yang lain yang kita telah hafal. Contohnya surah An-Nas. Baiklah, yang seterusnya. Pada rakaat pertama juga, setelah membaca surah, kita menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Seperti solat-solat yang lain. Selepas membaca surah, kita rukuk. Kemudian kita bangun daripada rukuk, iaitu i'tidal. Kemudian kita sujud. Kita duduk antara dua sujud. Dan kita sujud yang kedua. Dan kita naik, bangun semula bagi menyempurnakan rakaat yang kedua pula. Bagi rakaat yang kedua, bagaimana? Bagi rakaat yang kedua, bila dah bangun, dah pada rakaat yang kedua, kita mulakan dengan takbir intiqalat. Dah bangun, kita mulakan dengan takbir intiqalat. Allahu Akbar. Daripada sujud, kita bangun. Allahu Akbar. Takbir intiqalat ini adalah takbir yang mengiringi setiap perbuatan solat. Daripada sujud, hendak ke berdiri, kita takbir intiqalat. Kemudian, kita melafazkan takbir sebanyak 5 kali. Melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan tasbih. Sama seperti rakaat yang pertama, tetapi jumlahnya yang berbeza. Dalam rakaat kedua ini, kita membaca tasbih dan melafazkan takbir sebanyak 5 kali. Jadinya kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Kemudian kita terus takbir Allahu Akbar dengan melafazkan Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak berapa kali? 5 kali. Rakaat yang pertama 7 kali. Baiklah, seterusnya kita baca Fatihah. Baca Fatihah merupakan rukun. Rukun bagi setiap solat. Kena baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hinggalah akhir. Kemudian diteruskan dengan membaca surah. Sebaik-baiknya surah Al-Ghashiyah. Sekiranya tidak hafal, boleh sahaja kita membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Baiklah, seterusnya kita menyempurnakan rakaat yang kedua, iaitu dengan kita rukuk. Bangun daripada rukuk, iaitu kita berdiri, dinamakan i'tidal. Kemudian terus sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian kita duduk tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir sehingga selesai dan memberi salam. Itulah dia cara ataupun kafiah solat sunat Aidil Fitri. Solat sunat 2 rakaat. Bezanya apa? Bezanya pada rakaat yang pertama ada 7 kali kita melafazkan takbir dan diselangi dengan membaca tasbih. Manakala pada rakaat yang kedua, kita akan melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan tasbih. Baiklah, itu dia murid-murid kaifiah cara bagaimana kita hendak melaksanakan solat sunat Aidil Fitri dan solat sunat Aidil Adha. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dengan jelas
penerangan daripada cikgu. Supaya apabila tiba waktu hari raya nanti, kita dapat melaksanakan solat ini dengan sempurna. InsyaAllah. Baiklah, solat hari raya ini lebih afdal jika dilakukan secara berjemaah. Lebih afdal maksudnya lebih baik. Lebih baik dilakukan secara berjemaah. Dan sesudah solat tersebut dibacakan 2 khutbah. Ini adalah sunat juga. Ada 2 khutbah selepas solat. Walau bagaimanapun, solat ini boleh dilakukan secara bersendirian tanpa khutbah. Yang ini murid-murid kena maklum. Mana yang lebih baik dalam kita melaksanakan solat sunat hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidilfitri. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan, kita akan memperincikan apakah amalan sunat pada 2 hari raya ini. Amalan sunat yang digalakkan kita laksanakan, iaitu cikgu bagikan kepada 2, iaitu sebelum kita solat sunat dan selepas kita solat sunat. Amalan sunat yang macam mana yang kita perlu buat? Baik, sebelum solat sunat, yang pertama kita disunatkan mandi sunat hari raya. Maknanya bangun daripada tidur, kita sememangnya mandi. Tapi kita mandi dengan niat, inilah mandi sunat hari raya. Jadi apabila kita mandi dengan niat, jadi amal itu kita dikira sebagai ibadah. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian. Sudah menjadi kebiasaan pada hari raya, kita akan memakai pakaian yang lain ataupun yang baru ataupun yang lebih baik. Tidak semestinya yang baru, tapi yang lebih baik daripada hari-hari yang biasa. Kemudian kita juga disunatkan memakai bau wangi-wangian. Baik, yang ketiga, sebelum kita solat sunat, kita makan sedikit. Sebelum kita menunaikan solat sunat Aidilfitri, ini untuk solat sunat Aidilfitri, solat sunat hari raya puasa. Kita disunatkan makan sedikit dahulu sebelum kita solat. Baiklah, yang seterusnya, yang keempat, bersegera ke tempat dilaksanakan solat. Bersegera ke tempat dilaksanakan solat. Sama ada di masjid, di surau ataupun sekiranya dilaksanakan di rumah, kita bersegera melaksanakan solat sunat tersebut. Baik, seterusnya yang kelima. Sekiranya kita pergi solat ke surau ataupun ke masjid, kita pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan. Pergi ikut jalan yang lain, balik ikut jalan yang lain. Tapi tetap jumpalah ke rumah kita. Itu sunat. Sunatnya apabila kita pergi solat sunat ke masjid atau ke surau, guna jalan yang berlainan ketika pergi dan balik. Baik, yang keenam, banyakkan bertakbir. Takbir di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita disunatkan bertakbir sewaktu sebelum kita menunaikan solat sunat hari raya. Baik, yang ketujuh, ucap taqabbalallahu minna wa minkum. Ucap apa? Kita ulang sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita jumpa orang, kita cakap taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saling mendoakan serta bermaaf-maafan. Ucapan tadi adalah ucapan doa lah kepada seorang dan kita saling bermaaf-maafan. Dan yang ke-8, berwajah ceria, senyum kepada setiap orang yang
ditemui. Kita hendaklah sentiasa ceria sewaktu hari raya. Sebelum kita menunaikan solat tu, kita ada jumpa orang, kita hendaklah ceria, senyum pada orang yang kita jumpa. Yang kesembilan, perbanyakkan bersedekah. Perbanyakkan bersedekah. Sekiranya waktu hari raya, kita masyarakat Malaysia telah terbiasa dengan amalan mengunjung. Kita bagi jiran makanan dan jiran pun bagi kita makanan. Itu adalah salah satu amalan memperbanyakkan bersedekah. Itu adalah satu perkara yang baik dan perkara sunat. Baiklah, itu dia amalan sunat sebelum melakukan solat sunat hari raya. Manakala, apakah amalan yang sunat kita lakukan selepas solat sunat hari raya? Selepas sembahyang ni, apakah perkara sunat yang kita galakkan? Apakah perkara sunat yang kita perlu buat? Iaitu yang pertama, bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha. Ini adalah amalan sunat untuk hari raya Aidil Adha saja. Solat sunat Aidil Adha, selepas daripada solat tersebut, kita disunatkan bertakbir selama 3 hari. Bila kita solat sunat Aidil Adha? Pada 10 Zulhijjah. Maknanya selama 3 hari selepas itu, maknanya pada tarikh 11, 12, 13 Zulhijjah, kita disunatkan juga bertakbir, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama 3 hari itu, kita disunatkan bertakbir. Yang kedua, disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Ini berbeza sedikit dengan solat sunat Aidilfitri. Kalau Aidilfitri, sebelum solat kita sunat makan. Tetapi kalau waktu hari raya Aidil Adha, selepas solat sunat Aidil Adha, kita disunatkan makan. Makan tu selepas solat. Ada beza sedikit antara kedua perayaan tersebut. Manakala yang ketiga, saling ziarah menziarahi. Saling ziarah menziarahi. Yang keempat, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini untuk hari raya Aidilfitri. Pada 2 Syawal, kita sudah disunatkan puasa. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Baiklah, yang kelima, melakukan ibadah korban. Ini pula bagi perayaan Hari Raya Aidil Adha. Selepas kita solat sunat, kita digalakkan ataupun disunatkan mengerjakan ibadah korban. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, cikgu harapkan murid-murid dapat memahami penjelasan yang cikgu berikan tentang amalan sunat sewaktu hari raya ini, sebelum dan selepas. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah kepentingan menunaikan solat 2 hari raya. Solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Baiklah, yang pertama, kita dapat meningkatkan syiar Islam. Dapat meningkatkan syiar Islam. Kita dapat meningkatkan apa yang Islam ajar kepada kita. Islam suruh kita solat sunat hari raya dan kita sama-sama melaksanakannya. Dan itulah kita dapat meningkatkan apa yang Islam suruh buat. Yang kedua adalah mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita bertakbir sewaktu hari raya,
Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana ia membawa maksud Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu dapat mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, seterusnya kita dapat memantapkan semangat perjuangan Islam. Memantapkan semangat perjuangan Islam. Kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang Islam suruh. Kita tidak mengambil mudah apa yang Islam suruh walaupun ia adalah perkara sunat. Yang keempat, dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Sewaktu hari raya, kita sering bermaaf-maafan. Bila bertemu, kita mendoakan antara satu sama lain. Dengan cara itu, akan lahirlah masyarakat yang saling sayang menyayangi. Bila kita dah saling sayang menyayangi, maka hiduplah dengan bersatu padu, aman dan harmoni. Baiklah, itu dia kepentingan kita menunaikan solat sunat hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Kemudian yang terakhir, apakah hikmah? Apakah hikmah yang kita boleh perolehi dalam menunaikan solat 2 hari raya ini? Iaitu yang pertama, dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Apabila kita sebulan berpuasa, kemudian kita berhari raya, kita dapat makan pada siang hari, itu dapat menzahirkan kita rasa syukur. Yang mana kita boleh makan. Berbanding dengan bulan puasa, kita tidak boleh makan pada siang hari. Bersyukur kita boleh menikmati, dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan iman kita. Bila kita ada rasa syukur, kita ingat Allah, maka iman kita akan bertambah. Baik, yang kedua, dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Seperti yang cikgu telah katakan tadi, sewaktu hari raya, kita saling bermaaf-maafan. Dan di situlah, bila kita telah maafkan antara satu sama lain, perasaan kasih sayang akan timbul. Dan yang ketiga, berkait rapat juga yang ni, dapat mengeratkan silaturahim. Apabila telah bermaaf-maafan, kita pun saling kasih sayang antara kita, dan ia dapat mengeratkan tali silaturahim antara kita sesama Islam. Dan yang keempat, dapat meneladani kisah pengorbanan para nabi dan rasul. Dapat meneladani kisah pengorbanan para nabi dan rasul, terutama dalam perayaan hari raya Aidil Adha. Amalan berkorban itu adalah kisah yang telah berlaku pada zaman Nabi. Jadinya kita dapat mencontohi apa yang Nabi lakukan. Boleh faham ya murid-murid? Jelas ya apakah hikmah dalam kita menunaikan solat sunat 2 hari raya ini. Baiklah, cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dengan jelas penerangan yang cikgu berikan pada hari ini. Dan cikgu nasihatkan murid-murid supaya sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Mudah-mudahan murid-murid berjaya dalam pelajaran, insya-Allah. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.